Assalamualaikum, salam bahagia dan salam makmur Johor. Baiklah, bersua kembali untuk sesi yang ketiga dalam kluster Agriculture bagi program Sarjana Talk 2021 yang mana sebuah program yang dianjurkan oleh pihak ataupun Institut Dato' On ataupun IDO. Difahamkan juga yang mana sebuah agensi kerajaan negeri Johor yang berperanan menyediakan khidmat latihan yang memfokuskan rakyat Johor, pastinya untuk komuniti belia. Bersama dengan saya moderator pada hari ini iaitu DJ Zarin, dan sebelum kita mulakan Sarjana Talk kita pada hari ini, apa kata kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Kini genap setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun, Alhamdulillah, berkat doa dan usaha kita semua, negara dan negeri kita Johor telah dapat mengurangkan penularan virus maut ini, terutama sekali selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan sejak awal bulan ini. Walau bagaimanapun, saya akui pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita semua. Antara yang amat dirasai adalah kesan terhadap ekonomi negara dan negeri Johor. Natijahnya, kadar pengangguran yang semakin meningkat dan kuasa beli rakyat merosot, sekaligus menjejaskan ekonomi secara keseluruhannya. Bagi mendepani cabaran tersebut, Kerajaan Negeri Johor sentiasa mencari ikhtiar dan melaksanakan pelbagai inisiatif secara berterusan. Belanjawan Johor 2021 yang saya bentang pada akhir tahun lalu memberi fokus khas untuk membantu rakyat Johor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Terdapat 12 agenda dalam belanjawan tersebut yang berteraskan 3 objektif utama. Yang pertama, menjamin ketahanan ekonomi dan kelangsungan perniagaan. Kedua, memperkasa kebajikan rakyat dan daya tahan gulungan sasar. Dan yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Johor. Menerusi program Sarjana Talk, orang muda Johor ini sebanyak 217 juta telah diperuntukkan untuk golongan belia dalam bentuk bantuan keuangan, geran, pinjaman dan latihan upskilling, reskilling. Semua bantuan dan inisiatif ini diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan yang bakal memberi manfaat kepada seramai 63,000 anak muda Johor. Jadi bagi memastikan inisiatif ini dapat memberikan manfaat secara meluas kepada golongan belia Johor, sebanyak 20 agensi kerajaan akan berkongsi maklumat yang boleh dijadikan rujukan oleh mereka dalam mendapatkan informasi yang tepat termasuk kaedah membuat permohonan. Justru saya berharap program Sarjana Talk Orang Muda Johor, anjuran Institut Dato' On ini dapat mengembalikan semangat anak-anak muda Johor untuk terus menimba ilmu, mengejar cita-cita dan menjana pendapatan dalam kita merancangkan semula sektor ekonomi negeri Johor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia tadi amanat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Dan kita saksikan pula VT daripada Yang Berhormat Datuk Haji Samsobari bin Jamali, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saujana Talk, orang muda. Johor kali ini memberi peluang kepada saya untuk memaklumkan tentang peluang dan ruang kepada orang muda Johor untuk terlibat dalam sektor pertanian masa kini. Ini meliputi kluster pertanian, peternakan, perikanan dan industri asas tani. Ia juga merangkumi keseluruhan aktiviti dalam rantaian nilai sektor pertanian yang sedia ada. Untuk tahun 2021, Kerajaan Negeri Johor telah menekankan soal pemerkasaan sektor pertanian dengan penumpuan agenda sekuriti makanan yang selari dengan agenda sekuriti makanan di peringkat negara. Ianya adalah berdasarkan kepada pencapaian dan success story atau pencapaian dalam sektor pertanian dalam negeri Johor yang menyumbang 16.2% kepada KDNK negara masa kini. Penekanan ke atas sekuriti makanan ini adalah berdasarkan kepada potensi yang sedia ada dan permintaan yang wujud masa ini. Negeri Johor diusahakan untuk menjadi food bank kepada negara dan negara luar. Ini mewujudkan permintaan yang cukup besar dan berpotensi kepada sektor pertanian di negeri ini. Ianya diterjemahkan dengan peruntukan kerajaan negeri sebanyak 59.8 juta pada tahun 2021 yang datangnya daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ianya merangkumi aktiviti agro makanan iaitu pertanian, perkhidmatan veterina dan juga perikanan. Agenda sekuriti makanan, permintaan dan potensi sedia ada adalah peluang yang terbentang luas untuk partisipasi orang muda Johor. Saya berharap peluang ini harus direbut dan digunakan sebaik mungkin oleh orang muda Johor untuk terlibat dalam semua aktiviti dalam rantaian nilai pertanian dalam negeri ini. Masa depan adalah milik anda. Ayo bersama kita menjayakan agenda sekuriti makanan Johor. Baiklah, kembali bersama untuk Saujana Talk 2021 pada hari ini untuk sesi yang seterusnya. Apa pun sekalung tahniah diucapkan kepada pengarah IDO Institut Dato' On, kepada yang berbahagia Tuan Haji Farizal bin Ismail serta kru-kru produksi IDO di atas penganjuran program seperti ini. Bukan setakat kata orang tu apa tahu, orang muda Johor dapat mengetahui berlanjut peranan agensi-agensi ada di negeri Johor, malah berkolaborasi dengan agensi-agensi ini dalam menyediakan peluang perniagaan di samping dapat menjana pendapatan, mendapatkan pembiayaan, modal perniagaan, khidmat bimbingan sokongan serta jaringan usahawan. Dan pasti bersama dengan saya pada hari ini iaitu DJ Zahrin selaku moderator kita pada hari ini, dan saya tidak kesorangan sebab saya bersama dengan panel undangan yang cantik manis orangnya, datang dari jauh sampai ke sini untuk Saujana Talk pada hari ini. Okey, kami nak ucapkan selamat datang kepada Puan Malina binti Ami iaitu Timbalan Pengurus Besar Pengurusan daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, dan pastinya banyak insentif yang kami dengar daripada pihak Kejora yang ditawarkan kepada anak-anak muda kita, kepada orang muda kan. Dan mungkin kita nak tahu jugalah apakah peranan daripada pihak Kejora sendiri. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak institut Tun Dato' On kerana memberi peluang kepada pihak Kejora pada hari ini untuk kita berkongsi bersama mengenai insentif dan bantuan-bantuan yang Kejora tawarkan terutama kepada anak muda Johor. Okey, sebelum tu kalau saya boleh sebelum saya pergi masuk kepada program bantuan kepada anak muda Johor, kalau boleh saya menceritakan sedikit secara umumnya apa yang Kejora laksanakan lah dari segi peranan dan fungsi Kejora itu sendiri. Kejora sebenarnya adalah sebuah agensi di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah yang kita adalah di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, di mana apa yang Kejora laksanakan ialah mengenai pembangunan dari segi
tempat tinggal, pembangunan bandar, infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan industri, pembangunan komersial dan juga pembangunan ekonomi. Dan juga satu lagi pembangunan yang kita tak lupa ialah berkaitan dengan modal insan. Okey. Dan itu dia sikit penerangan tentang peranan ataupun fungsi daripada pihak Kejora sendirilah. Dan difahamkan yang mana Kejora telah pun diamanahkan untuk memaju, menggalak, membantu dan juga mengusahakan pembangunan sosioekonomi wilayahnya telah menyaksikan banyak perubahan dan juga pertumbuhan yang menepati dasar dan juga perancangan yang dilakukan oleh pihak Kejora. Okey, apakah bentuk bantuan ataupun grant yang ditawarkan oleh pihak Kejora kepada anak-anak muda khasnya bagi belia yang berada di negeri Johor? Okey. Dari segi bantuan kalau kita spesifikkan kepada bantuan kepada anak muda Johor sebenarnya, kalau dibahagikan fokus utama Kejora pada tahun ini terutamanya ialah dua program utama kita, iaitu di bawah program pertanian dan juga di bawah program keusahawanan. Jadi di bawah program pertanian ni sebenarnya kita ada lebih kurang tiga program bantuan atau insentif yang kita beri, bukan saja kepada spesifik kepada anak muda Johor sebenarnya, tapi kesemua bantuan-bantuan ni memberi peluang juga kepada anak muda Johor untuk menyertai atau terlibat samalah dalam program kita. Jadi Puan boleh sebutkan tak apakah insentif ataupun jenis-jenis bantuan ataupun grant yang ditawarkan oleh pihak Kejora sendiri? Okey, antara insentif-insentif yang termasuklah pertama, skim pembiayaan ekonomi pertanian, di mana kita memperuntukkan pada tahun ini lebih kurang sebanyak 250,000. Yang kedua ialah skim tunas agro, di mana kita memperuntukkan lebih kurang 50,000. Dan yang ketiga ialah program bantuan pertanian kelompok, di mana peruntukan di sini sebanyak 100,000. Dan keempat, skim bantuan modal niaga sebanyak 300,000. Yang kelima, program transformasi kualiti produk sebanyak 150,000. Dan program pementoran mikropreneur muda wilayah Kejora sebanyak 30,000. Itu 6 program utama yang saya nyatakan. Tetapi sebenarnya untuk kesemua rangkuman program-program tadi ada satu program tambahan yang kata program umum lah. Program umum berkaitan dengan khusus-khusus yang melibatkan program keusahawanan dan pertanian ni. Jadi jenis bentuk bantuan ataupun grant yang ditawarkan oleh pihak Kejora, yang mana satu menjadi macam mesti kena join daripada pihak Kejora ni, yang tak boleh macam pihak orang beli mesti cuba, mesti kena join juga dengan pihak Kejora ni. Kalau kita tengok sebenarnya kalau kita tengok situasi sekarang apa yang Kejora tawarkan pada hari ini terutamanya yang saya sebut tadi, sebahagiannya ialah program sedia ada dan sebahagiannya ialah program baru. Kalau di dalam program sedia ada tu kalau skim pembiayaan ekonomi pertanian, kita sebenarnya memberi peluang terutama kepada anak muda ni untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian. Kalau sekarang kita tengok dengan situasi COVID ni banyak yang tidak ada pekerjaan. Jadi mungkin boleh beralih lah ke bidang pertanian. Dan dalam skim yang ditawarkan oleh Kejora ni, skim yang sedia ada tu di bawah ekonomi pembiayaan ekonomi pertanian, di mana program-program memberi peluang kepada individu dan juga secara berkelompok. Dan di bawah juga program pertanian ni ada dua program baru sebenarnya. Dua program baru berkaitan dengan skim tunas agro. Ini ialah program yang saya katakan tahun 2021 inilah program pertama kita mulakan. Yang ini kita kata kita beri kepada peluang yang tiada pekerjaan tadi. Dan satu lagi program baru ialah skim bantuan pertanian kelompok. Ini di bawah pertanian. 3 program pertanian tadi, 2 program baru ni. Jadi inilah memberi peluang kepada anak muda untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, banyak sungguh tawaran yang ditawarkan oleh pihak Kejora. Okey, ditanya tentang tarifan umur pula, umur belia yang layak untuk menerima tawaran daripada pihak Kejora sendiri. Mungkin ada usia kalau umur sampai 18 sampai 40 ke mungkin 40 sampai 45. Bagaimana pula dengan pihak Kejora sendiri, Puan? Okey, untuk program-program yang Kejora tawarkan tadi termasuk program keusahawanan pertanian dan keusahawanan biasa, umur yang penglibatan peserta kita bermula pada 18 tahun. 18 tahun hingga 40 tahun lah. 18 hingga 40. Jika ada kata orang tu usia 41 ke
Tadi saya sebutkan 18 hingga 40 tu yang belia. Belia lah. Tapi ada juga yang saya sebut tadi, program ni juga bukan saja untuk belia tapi untuk yang lain sehingga 50 tahun. Masih lagi. Bagi yang layak untuk memohon bantuan yang ditawarkan ni juga usia 18 hingga 40 ke macam mana puan? Sama 18 hingga 50 tahun. Sebab saya sebut tadi ada program yang kita laksanakan khas untuk orang muda, ada program yang kita laksanakan untuk semua. Jadi untuk semua tu 18 hingga 50 tahun. Jadi untuk program orang muda 18 hingga 40 tahun lah. Baik, saya jelas dengan jawapan daripada puan. Okey, berapakah nilai bantuan yang diberikan kepada orang muda kita ni ataupun daripada grant yang ditawarkan oleh pihak Kejora sendiri? Okey, kalau keseluruhan peruntukan yang kita tawarkan pada tahun ini lebih kurang 1.13 lah di bawah kedua-dua program yang saya nyatakan tadi. Dan dia merangkumi 6 program tadi. 6 program utama dan 1 program tambahan yang melibatkan program umum iaitu program khusus lah. Okey, cara untuk nak mohon bantuan tu macam mana puan? Mungkin ada kata kalau kita nak boleh datang ke pejabat ke ataupun benda online sebagainya puan? Dalam situasi sekarang ni kan, jadi sebenarnya kita masih lagi mengamalkan juga konsep yang lama di mana peserta boleh memuat turun borang permohonan di laman web Kejora di www.kejora.gov.my dan juga ada Google Form untuk diisi secara online lah. Ataupun bila yang muat turun tu dia boleh juga cara lama saya sebut tadi dihantar dan datang ke Kejora lah. Okey, jadi tarikh bantuan ataupun program yang telah pun ditawarkan oleh pihak Kejora sendiri bila ianya bermula? Okey, untuk setiap program ni tidak samalah tempoh dia, berbeza. Jadi untuk SPEP tadi, Skim Pembiayaan Ekonomi Pertanian, tarikh dia akan dibuka dan iklankan bermula pada 22 Mac sehingga tarikh tutupnya pada 21 April. Untuk program Skim Tunas Agro, tarikh iklannya akan dimula pada 4 April dan tarikh tutupnya pada 31 Disember. Untuk Skim Bantuan Pertanian Kelompok, tarikh iklannya bermula pada 22 Mac dan tutup pada 21 April. Skim Bantuan Modal Niaga, tarikh dibuka pada 17 Januari dan akan tutup pada 28 Februari 2021. Dan untuk program Transformasi Kualiti Produk, tarikh buka pada 5 bulan 7 dan tutup pada 19 hari bulan 7. Dan program pementoran mobile planner muda, tarikh buka pada 24 Mei dan tutup pada 21 Jun. Okey, jadi kesemua keputusan permohonan ni boleh diketahui di mana puan? Yang semua keputusan permohonan ni biasanya kita akan maklumkan secara bertulis kepada pemohon yang berjaya selepas melepasi proses-proses penilaian lah yang kita akan buat selepas ni. Okey, saya cukup jelas dengan penerangan yang cukup detail daripada puan, daripada kata orang daripada pihak Kejora sendiri, dan kita harapkan yang mana pihak Kejora cuba untuk mengembangi tenaga dan juga sumber secara proaktif bagi mentransformasi sebuah daerah pinggiran menjadi wilayah yang mapan. Okey, dari segi insentif ataupun bantuan yang ditawarkan kepada orang muda ataupun orang belia yang ada di negeri Johor khasnya. Okey, nampaknya setakat ini saja kita punya temu bual hari ini. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Puan Malina binti Amir, merangkap Timbalan Pengurus Besar Pengurusan daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara itu Kejora, di atas penerangan dan juga perkongsian yang amat mendalam ni tentang peranan dan juga insentif yang ditawarkan oleh pihak Kejora kepada mereka ini, dan kita harapkan ini mencapai objektif yang diharapkan, mencapai sasaran sekaligus membantu komuniti belia ini lebih berkeyakinan dan juga maju ke hadapan. InsyaAllah kita akan bersua lagi bagi sesi berikutnya. Kita berehat seketika bagi memberi laluan kepada pesanan penaja. Stay tune bersama Sarjana Talk 2021. Pakaian seperti jubah, baju kurung yang loose yang tak mengikut bentuk badan lah. Kami juga menyediakan peralatan seperti umrah dan haji lah, jubah-jubah serta tudung-tudung labuh lah. Sekarang kita dah start buat untuk brand kita sendiri lah, dan kita dah ada production sendiri lah. Butik ni open pada semua peringkat umur sebab kita ada jual baju sedondon untuk ibu dan anak. Harga mampu milik lah. Kualiti yang kita boleh janji sebab production sendiri yang sentiasa kita checking lah, dan bukan hanya QC yang checking, dan saya sendiri sebagai owner saya juga check lah.
kita punya jenis jahitan, kita punya potongan dan sebagainya. Kepada semua pelanggan di luar sana, saya jemput untuk melayari Facebook saya, Butik Muslimah, atau page saya juga, Butik Muslimah by Masrah Samsudin. Boleh tengok pelbagai koleksi kami. Untuk dapatkannya boleh continue dekat page lah. Baiklah, seperti yang dijanjikan, kembali bersiaran untuk sesi yang keempat dalam kluster agrikultur bagi program Sarjana Talk Orang Muda Johor. Itu sebuah program yang dianjurkan oleh Institut Dato' On ataupun IDO. Apapun tahniah diucapkan kepada pengarah IDO yang berbahagia Tuan Haji Farizal bin Ismail serta kru-kru produksi IDO di atas penganjuran program yang terbaik untuk orang muda Johor khasnya. Okey, sebelum kita bersama dengan panel undangan kita pada hari ini, jangan lupa untuk anda like, follow IG, Facebook dan juga Twitter Institut Dato' On untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi mengetahui peluang-peluang, insentif ataupun bantuan daripada agensi-agensi yang terlibat pada hari ini. Okey, kita bersama dengan panel undangan kita. Apa pun selamat datang diucapkan kepada Dr. Norina binti Haji Lokman, iaitu merangkap timbalan pengarah dari Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Johor. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Puan Zari. Ya, saya. Okey, berkenaan dengan peranan ataupun fungsi agensi daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Johor, mungkin Doktor ada sikit pengenalan lah tentang agensi daripada pihak Doktor sendiri. Terima kasih kepada Puan Zarin. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Institut Dato' On kerana sudi menjemput Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk berkongsi dan juga mewawarkan apa jenis bantuan yang jabatan boleh salurkan kepada belia-belia bagi negeri Johor. Jadi untuk terlebih dahulu saya menerangkan juga fungsi jabatan sebenarnya yang utama ialah kita dalam mengawalan penyakit, terutamanya penyakit bawaan ternakan dan juga penyakit zoonotik. Di samping itu, dari bagi industri ternakan, kita juga melakukan transformasi peternak kita ke arah peternakan yang lebih komersial. Selain kita menyediakan bantuan-bantuan dan juga perkhidmatan dari segi latihan kepada peternak-peternak kita, terutamanya belia-belia yang merupakan anak peternak kita sendiri yang berdaftar di bawah jabatan. Itu yang sebahagian yang hari ini yang cuba kita untuk berkongsi apa yang boleh jabatan berikan kepada peternak-peternak di luar, yang belia-belia yang memang berminat di dalam sektor peternakan. Yang boleh memberi mereka pendapatan yang lebih tinggi dan juga peluang pekerjaan pada mereka lah, sebab petani satu perniagaan sebenarnya. Betul. Okey, kalau kita lihat untuk misi veterina ni sendiri Doktor, yang mana menyediakan perkhidmatan veterina yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan juga industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan manusia. Betul kan? Okey, dan ditanya mengenai bentuk bantuan ataupun grant yang ditawarkan oleh pihak veterina sendiri. Mungkin Doktor ada ulasan ataupun kata orang boleh beritahu lebih details lagi. Okey. Sebenarnya dalam Jabatan Perkhidmatan Veterina kita ada bentuk bantuan daripada kerajaan negeri dan juga daripada kerajaan persekutuan. Bagi untuk kedua-dua ni, bagi tahun ni kita dapat limpahan banyak bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kedua-dua kerajaan negeri dan juga persekutuan. Bagi untuk belia saja, ini merupakan tahun pertama di mana mendapat perolehan kelulusan daripada peruntukan RJ5T 2020, di mana kerajaan negeri Johor telah memberi kita sebanyak 823,000 untuk kita memberi peluang pada belia-belia ni untuk berkecimpung dalam dunia peternakan sebenarnya. Dan dia diletakkan di dalam program
transformasi belia ternak. Ini bukan tahun pertama lah, dan kita haraplah belia-belia di luar sana ambil peluang yang telah kerajaan beri. Untuk kita merealisasikan harapan mereka, dan kita diharapkan ada peternak-peternak belia ni yang akan lebih berjaya lagi pada peringkat hadapan dengan bantuan daripada yang disalurkan dan juga bimbingan daripada Jabatan Veterina untuk mereka. Baik, Doktor. Kalau kita lihat untuk peruntukan daripada pihak Kerajaan Negeri Johor, iaitu sebanyak RM823,000 salurkan kepada pihak veterina lah, dan juga penerima manfaat lebih kurang 330 orang. 30 orang, ya. Okey, dari kata orang tu, bentuk bantuan ataupun grant ataupun program yang dianjurkan ataupun ditawarkan oleh pihak veterina sendiri, mungkin doktor boleh terangkan kepada yang mereka berkaitan dengan belia ni, yang peruntukan yang ada ni sebenarnya, cara kita laksanakan tu adalah melibatkan dua pelaksanaan, itu melibatkan peningkatan skala bidang usaha, ya. Di mana di bawah ni ada 4 aktiviti, iaitu pemberian grant secara bantuan bersasar. Yang ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM100,000 yang akan untuk 10 orang peserta. Yang kedua ialah pembangunan modal insan. Ini more on latihan seperti mentor-mentee, yang mana kita peruntukkan sebanyak RM80,000 untuk 240 peserta. Yang ketiga ialah penggunaan teknologi, di mana dia melibatkan peralatan ladang yang kita akan bagi pada mereka secara perolehan peralatan sebanyak RM200,000 untuk 20 peserta. Dan yang keempat ialah untuk pembangunan penjenamaan produk, yang ini pada belia yang terlibat di dalam industri hiliran IAT. Jadi yang ni kita peruntukkan sebanyak RM87,000 untuk 15 peserta kita. Itu bagi sasaran yang pertama. Yang kedua ialah menaikkan taraf infrastruktur ladang dan juga premis. Itu yang melibatkan 3 aktiviti, yang di mana peruntukan itu adalah sebanyak RM356,000. Ya, di bawah aktivitinya ialah satu ialah untuk biosecurity ladang. Biosecurity ladang ni maknanya mereka peternak kita akan perketatkan dan juga membantu mereka untuk mengawal di pintu masuk penyakit-penyakit yang boleh kita halang. Contohnya dia buat weed, dia pasangkan pagar supaya bahan perosak tak masuk kan. Yang tu kita peruntukkan untuk mereka sebanyak RM100,000 untuk 10 peserta. Yang kedua ialah pembangunan infra, iaitu melibatkan pakej bantuan bahan binaan untuk kandang, untuk reban. Yang ini peruntukan sebanyak RM150,000 kepada 15 peserta. Dan yang terakhir ialah pakej bantuan keselamatan makanan. Ini melibatkan produk IAT, ya, untuk memastikan mereka hasilkan produk, contohnya burger, sate dalam keadaan yang bersih, selamat dan halal. Ya, sebab Johor sebenarnya kita ada jawatankuasa food security bagi negeri, dan benda elemen ni amat penting sebenarnya untuk kita bantu pengusaha ke arah keselamatan makanan, supaya rakyat kita, terutama bagi negeri Johor, mereka mendapat hasil yang memang selamat untuk kegunaan harian lah, makanan mereka lah. Yang ini dibuatkan peruntukan sebanyak RM160,000 untuk 20 peserta. Baik. Memang kata orang tu memang amat menarik lah daripada insentif ataupun daripada apa yang ditawarkan oleh pihak veterina. Okey, antara tarifan umur belia ni daripada umur berapa ke berapa, doktor? Untuk belia ni memang kita hadkan umur bermula daripada umur 18 tahun hingga umur 40 tahun. Itu yang dikatakan kategori belia. Bagi mereka yang di luar umur tu, atas pada 40 tahun ni, sebenarnya dia ada bantuan-bantuan yang lain yang saya katakan tadi tu. Jadi mereka pun layaklah untuk bantuan yang disediakan pada hari ini? Untuk yang kategori belia saja yang layak untuk mohon bantuan yang kami sediakan untuk belia. Manakala bagi umur yang lebih pada 40 tahun tu, ada bantuan-bantuan khas yang boleh mereka apply lah. Okey, jadi cara untuk orang muda ataupun orang belia yang ada dekat negeri Johor ni nak mohon tu macam mana, doktor? Okey, benda ni sebenarnya kita dah uploadkan ke dalam laman web Jabatan Perkhidmatan Veterina, minta mereka bukakan laman web tu, dan kita dah mula wawarkan pada 10 hari bulan 3 sehingga 11 hari bulan 4.
Jadi bagi mereka yang ni, kalau mana yang tak ada laman web, suka untuk mendapatkan borang permohonan, boleh pergi kepada pejabat veterina daerah yang berdekatan untuk mendapatkan borang permohonan dan minta isi dengan lengkap, dan juga nyatakan juga dokumen-dokumen sokongan itu perlu disertakan bersama supaya memudahkan proses untuk dilakukan nanti. Ya, saya. Jadi harapan doktor sendiri yang mana untuk menggalakkan lebih ramai lagi golongan belia kita, orang muda kita mencuburi dalam bidang ini. Saya mengharapkan terutama bagi rakyat negeri Johor, ambillah peluang yang telah diberi oleh kerajaan untuk mencuburi bidang pertanian, dalam bidang peternakan, untuk mengembangkan lagi sektor peternakan supaya negeri Johor merupakan negeri gedung makanan Malaysia, dan kita mengharapkan dengan adanya pelipatan belia-belia ini mereka dapat menjana penghasilan makanan-makanan untuk kegunaan rakyat Malaysia, terutama dari segi peternakan, dan ternakan yang dihasilkan itu hendaklah ternakan yang betul-betul sihat dan selamat untuk diternak dan mengikut syarat-syarat ataupun kriteria yang telah ditetapkan oleh jabatan. Dan saya mengharapkan sangat datanglah untuk berjumpa dengan pihak kami di daerah untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bagaimana nak mohon bantuan yang telah diwawarkan. InsyaAllah, mudah-mudahan ia menepati sasaran. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Dr. Norina binti Haji Lokman, Timbalan Pengarah daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Johor, di atas perkongsian pada hari ini. Kita harapkan ia menjadi kata orang tu mendapat daripada golongan belia inilah mengambil inisiatif ataupun peluang yang diberikan ini daripada pihak veterina sendiri. Dan apapun, kita akan bersua lagi pada sesi yang berikutnya, dan kita akan break seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja. Salam Makmur Johor. Baiklah, kembali bersiaran untuk sesi yang keempat yang terakhir dalam kluster Agri Kutu bagi program Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor, iaitu sebuah program yang diajukan oleh Institut Dato' On ataupun IDO. Dan pada hari ini kami cukup berbesar hati untuk menerima kehadiran panel undangan kita yang dari tadi duk sibuk dah pun nak berkongsi apakah peranan daripada agensi beliau, dan kita bersama dengan Encik Ahmad Fahmi bin Abdul Syukur, iaitu Timbalan Pengarah Risda Negeri Johor, wakil dari pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun Risda sendiri. Apa khabar tuan? Khabar baik, DJ Zarin. Baik, alhamdulillah. Wah, dapat tenang, santai je. Okey, ditanya tentang peranan ataupun fungsi agensi daripada pihak Risda sendiri. Mungkin tuan ada sikit perkataan tu perkongsian daripada pihak Risda sendiri. Silakan. Terima kasih pertama kepada Kerajaan Negeri Johor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Ayar Hasni bin Haji Muhammad.
Kedua, kepada Yang Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Belia Negeri Johor. Seterusnya kepada Institut Datuk On dan juga seluruh warga kerja di Institut Datuk On kerana sudi menyemput pihak Risda bersama-sama Saujana Talk pada sesi kali ini. Jadi untuk memahami peranan secara asasnya adalah menjamin kesejahteraan dan mendaya maju sosioekonomi pekebun kecil getah di negeri Johor, terutamanya melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat melalui pihak Risda. Baik, Tuan Fahmi. Okey, dari segi peruntukan yang disalurkan kepada pihak Risda oleh pihak Kerajaan Negeri Johor iaitu sebanyak 3.04 juta ringgit dan difahamkan seramai 3,860 usahawan penerima manfaat ini. Okey, untuk mengetahui lanjut lagi lah bentuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan oleh pihak Risda kepada orang muda Johor ni, apa dia tuan? Jadi untuk kali ini kita memang menggalakkan untuk orang muda Johor terutamanya untuk mengambil peluang apa yang Risda sediakan melalui Kerajaan Pusat melalui Risda. Itu yang kita galakkan untuk pekebun kecil ataupun orang muda Johor ambil. Antara program-program yang kita ada adalah Kelab Generasi Muda Risda ataupun KGMR, Tenaga Kerja Pekebun Kecil, Aktiviti Ekonomi Tambahan dan juga beberapa lagi institut pengajian tinggi iaitu College Risda ataupun College Agroscience Malaysia. Okey, itu antara bentuk bantuan ataupun program lah yang ditawarkan oleh pihak Risda kepada golongan belia ataupun orang muda Johor kan. Okey, menerusi tarifan umur pula, bagaimana tuan? Okey, untuk golongan belia bagi Risda, kita menakrifkan generasi muda pekebun kecil ini adalah untuk belia-belia berumur 18 tahun ke hingga 40 tahun. Ya, itu adalah takrifan pekebun kecil generasi muda kita. Adakah mereka yang berusia daripada 18 hingga 40 tahun ni boleh memohon daripada bantuan ataupun program yang dilaksanakan oleh pihak Risda sendiri? Ya, sebagaimana yang kita kongsikan tadi, ada hampir 6 program yang boleh diambil peluang oleh pihak belia, terutama sekali generasi muda pekebun kecil getah. Ini yang kita sasarkanlah. Ya. Okey, dari segi nilai bantuan pula tu macam mana tuan? Okey, kita bergantung kepada program-program yang kita sediakan. Yang pertama contohnya Kelab Generasi Muda Risda, peruntukan keseluruhan untuk negeri Johor adalah berjumlah 70,000, di mana ini akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 1,400 orang melalui expo dan pameran yang kita laksanakan untuk mendekatkan generasi muda kepada bidang pertanian. Yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja pekebun kecil sejumlah 50,000 diperuntukkan oleh Risda. Ini akan membantu sekurang-kurangnya 10 orang di mana mereka akan menjalani kursus-kursus kemahiran. Seterusnya yang paling utama sekali, yang paling besar, aktiviti ekonomi tambahan berjumlah 2.12 juta kita sediakan untuk usahawan-usahawan muda mengambil peluang melalui program ini. Okey. Jadi cara untuk golongan belia ataupun orang muda Johor yang ada dekat negeri Johor ni, mereka nak mohon bantuan tu macam mana tuan? Ini paling mudah sekali. Semua di hujung jari. Boleh layari www.risda.gov.my ataupun berhubung terus dengan 7 pejabat Risda daerah di seluruh negeri Johor ataupun 21 pejabat Risda station yang berada di seluruh negeri Johor. Okey, apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Risda bagi mereka yang ingin menerima bantuan ataupun insentif daripada pihak Risda sendiri tuan? Jadi untuk bantuan Risda secara asasnya kita adalah penjaga komuniti pekebun kecil getah. Jadi syarat utama adalah pekebun kecil getah ataupun anak, isteri dan suami atau iaitu komuniti pekebun kecil getah itu sendiri. Itu kita punya syarat utama lah. Jadi untuk menerima bantuan daripada pihak Risda ni, syarat-syarat utamanya adalah pekebun kecil getah dan juga ahli isi rumah pekebun kecil getah ini. Di mana pekebun kecil getah bermakna pemilik kebun-kebun bertanam getah yang kurang daripada 100 ekar. Dan seterusnya antara syaratnya adalah berdaftar dengan pihak Risda. Itu yang paling utama lah. Jadi kalau kita lihat daripada segi program ataupun bantuan yang disalurkan oleh pihak Risda sendiri, mungkin ada tarikh yang bermula ataupun berakhir. Ramai juga tertanyakan mungkin dah berakhir pula, tak sempat lagi nak minta bantuan dengan Risda ni. Macam mana tu tuan?
Okey, DJ Zarin. Untuk ini kita buka sepanjang tahun. Oh. Jadi sebagai orang muda kita kena sentiasa bersedia. Betul. Jadi boleh bermohon pada setiap masa. Dan cuma kelulusan ini mengambil satu proses lah. Dan ini perlu diambil peluang. Dia, Tuan? Apabila permohonan dilaksanakan, kita ada proses lawatan, proses temu bual, proses kelulusan dalam jawatan kuasa. Paling singkat mungkin 4 bulan untuk sampai kelulusan. Ataupun sekurang-kurangnya setahun lah. Tetapi kita minta generasi muda bersedia sebab senarai ini panjang, DJ. Baik. Okey, mungkin ada kata-kata akhir, mungkin ingin kata orang tu Tuan berkongsi kepada golongan belia yang ada dekat luar sana untuk kata orang tu jangan lepaskan peluang masa ni lah anda semua yang bergelar belia berusia 18 hingga 40 tahun untuk mendapatkan tawaran daripada pihak Risda sendiri. Mungkin ada sedikit kata-kata daripada Tuan sendiri. Jadi harapan kita sebelaku generasi muda penyambung warisan negara ini, kita perlu ambil peluang yang disediakan oleh kerajaan pusat melalui Risda dengan jumlah peruntukan 3.04 juta ini. Saya percaya peluang ini perlu direbut oleh generasi muda. Baik, itu dia sedikit penerangan yang cukup mendalam daripada Timbalan Pengarah Risda Negeri Johor. Terima kasih ucapkan kepada Encik Ahmad Fahmi bin Abdul Syukur dari pihak berkuasa kemajuan berkebun kecil perusahaan Kedah Risda. Okey, dan difahamkan apa lagi kepada para penonton semuanya yang mana kita harapkan ia mencapai objektif yang disasarkan sekaligus membantu komuniti belia ini lebih berkeyakinan dan maju ke hadapan. Okey, nampaknya setakat ini saja bagi sesi yang keempat keusahawanan untuk kluster agrikultur pada hari ini, dan kita harapkanlah ianya juga mencapai objektif dan juga matlamat yang disasarkan dan jadi peluang yang terhidang ni kan. Alright, jangan lepaskan peluang untuk anda mengambil inisiatif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan negeri Johor kepada kita sebagai orang muda dan jadikan IDO ataupun Institut Dato' On sebagai one stop information center untuk rujukan. Jangan lupa untuk anda follow, like Facebook, IG, Twitter @Institut Dato' On, dan apapun sebelum kita berpisah, dengarkan sama-sama yang mana melangkah itu mudah namun mencari arah itu terkadang payah. Mencari jalan itu mudah namun memahami situasi itu susah. Okey, menyusuri susul itu mudah namun untuk menuju nota itu pastinya mendatangkan lelah. Dan untuk itu kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan yang sudah hadir pada hari ini untuk Sarjana Talk pada hari ini Orang Muda Johor, dan kita jumpa lagi di lain hari dan kesempatan. Untuk itu saya DJ Zarin mundurkan diri untuk seketika dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.